Okey, hari ni kita nak belajar tajuk peralatan optik yang melibatkan mikroskop majmuk dan juga teleskop astronomi. Jadi ada dua gambar rajah di sini, gambar rajah sebelah kiri dan gambar rajah sebelah kanan. Okey, setiap gambar rajah mempunyai kanta objek dan juga kanta mata. Okey, yang ini pun sama mempunyai kanta objek dan kanta mata. Kita boleh tengok perbezaan antara kanta objek dengan kanta mata. Gambar di sebelah kiri ni, kanta objek lebih tebal daripada kanta mata. Untuk gambar sebelah kanan, kanta objek lebih nipis daripada kanta mata. Kanta objek ni kita nak biaskan cahaya daripada objek. Okey, kanta mata ni yang kita dapat lihat imej terakhir. Okey, ni adalah mikroskop majmuk. Bila kanta objek lebih tebal daripada kanta mata, kita boleh kata dia adalah mikroskop majmuk. Okey, ni adalah teleskop astronomi. Kanta objek lebih nipis daripada kanta mata. Okey, kita tengok ciri dia yang pertama. Okey, kalau mikroskop majmuk, diameter kanta objek lebih tebal daripada kanta mata. Apabila diameter lebih tebal, kuasa dia akan songsang. Kuasa dia akan jadi lebih kecil. Kuasa kanta objek lebih kecil daripada kuasa kanta mata. Okey, kalau teleskop astronomi, diameter kanta objek ni nipis kan, kecil berbanding dengan kanta mata. Apabila diameter dia kecil, kuasa kanta dia akan lebih besar. Kuasa kanta objek lebih besar daripada kuasa kanta mata. Okey, ini FO. FO ni adalah panjang fokus objek. FE adalah panjang fokus mata. Panjang fokus kanta mata. Ni panjang fokus kanta objek. O tu objek, E tu eye. Jadi di sini ialah panjang fokus. Di sini ialah panjang fokus FO. Okey, FM di sini panjang fokus dia. Jadi kita boleh tengok FO lebih kecil daripada FE. Okey, kalau yang ni FO pula, FO tu lebih besar daripada FM. FO ni, FO di sini FO tu panjang fokus daripada kanta objek FE, panjang fokus kanta mata di sini. Kita boleh tengok FO lebih besar daripada FE. Kalau yang ni, FO lebih kecil daripada FE. Okey, macam mana kita nak ingat? Okey, cara nak ingat, sebab apa? Sebab mikroskop majmuk ni, kita nak tengok objek kecil yang dekat. Jadi kita akan gunakan simbol kecil ni di sini. Okey, kalau teleskop astronomi, kita nak lihat objek besar yang jauh. Jadi simbol besar ni kita letak di sini. Okey, jadi kita boleh bezalah kalau mikroskop FO lebih kecil daripada FE. Kalau teleskop FO lebih besar daripada FE. Okey, pelarasan normal. Pelarasan normal ni yang kita ubah kedudukan kanta lah. Okey, kedudukan kanta mesti, kalau mikroskop majmuk mesti D dia. D dia di mana? D tu adalah jarak antara pusat kanta objek dan pusat kanta mata. D dia mesti lebih besar daripada FO tambah FE. Contoh, kalau FO dia 3, FE dia 5, sudah pastinya D ni mesti lebih besar daripada 8 kan? 3 tambah 5 dapat 8. Tapi sini bukannya 8 ni mesti lebih besar, mungkin 10 dan sebagainya lah. Sebab apa? Sebab ada lagi di sini nilai dia. Okey, kalau teleskop astronomi, pelarasan normal dia sama dengan FO tambah
FE. Contoh kalau FO dia 6, FE dia 4, jadi D dia mesti 10. Okey, ni sentimeter, 3 sentimeter, 5 sentimeter, 6 sentimeter, 4 sentimeter. Okey, boleh faham Perasan normal. Ni yang dia tanya ingat dalam peksa ni. Okey. Perasan normal, FO lebih kecil pada FE, FO lebih besar pada FE. Itu biasalah tanya tu. Okay, cikgu padam balik ni sebab kita nak buat gambar rajah sinar. Okey. Macam mana cara nak buat gambar rajah sinar? Okey, ni mikroskop majmuk, objek dia mesti antara ni objek dia U mesti antara antara F dan juga 2F. Duduk di antara ni. F dan juga 2F. Okey. Ni kalau mikroskop mesti kita laraskan kedudukan objek tu mesti di antara F dan 2F. Kalau teleskop, objek dia mesti jauh kan, kita tengok bintang, tengok bulan Okey, jadi gambar rajah sinar ni yang pertama kita lukis daripada kepala objek tu kepada pusat kantar. Kemudian melalui titik fokus. Okey. Okey, kemudian daripada kepala objek juga melalui pusat kantar. Jadi akan ada persilangan di sini. Persilangan ni akan menghasilkan image. Okey, ni image ni adalah image yang pertama. Image I1. Okey, kita boleh tengok ciri-ciri image dia. Yang pertama, ciri image dia adalah songsang, lebih besar dan juga nyata. BSN. Okey, lebih besar, songsang dan nyata. Kenapa nyata? Sebab dia terbentuk di belakang kantar. Kalau dia terbentuk di sini, kita kata dia maya. Okey, image AI1 adalah BSN. Okey, kemudian image I1 ni dia akan jadi objek bagi kanta mata. Jadi satu objek yang baru kepada kanta mata. Jadi dia akan dibiaskan pula. Sinar cahaya daripada image I ni, image I1 ni akan jadi image cahaya objek bagi kanta mata. Jadi memula gambar rajah sinar dia daripada kepala image ni, kepala objek ni akan melalui pusat kantar, tapi disebabkan dia hanya garis lurus jadi tidak dibiaskan. Okey, ini garis yang kedua akan melalui pusat melalui titik fokus dan juga garis tengah. Okey, ini yang garis yang ketiga daripada kepala objek melalui pusat kantar. Okey, kita akan panjangkan garis dia dan bersilang di sini. Dan bersilang di sini. Okey, bila dia bersilang, dia akan menghasilkan image baru. Image baru I2. Okey, yang ini image baru ni kita nampak dia besar, songsang, maya. Okey, BSM. Okey, kalau image I1 dia BSN, dia besar, songsang, nyata. Disebabkan image ni terbentuk di depan kata, kita kata dia maya. Besar, songsang, maya. Okey, sudah siap.
untuk mikroskop majmuk. Kita tengok pula gambar ajar sinar untuk teleskop astronomi. Okey, ni adalah sinar cahaya daripada objek yang jauh. Jadi dia akan lalu pusat kanta. Okey, gambar ajar kedua akan lalu di garis tengah ni. Okey, kemudian akan dibiaskan macam ni dan akan bersilang pada titik FO dan FM. Akan bersilang di situ menghasilkan image I1. Okey, image I1 image I1 ni kita tengok sama juga Dia besar, dia songsang dan dia juga nyata, BSN. Okey, ni image 1 ni akan jadi objek bagi kanta mata pula. Jadi kita akan buat satu garis baru melalui pusat kanta sama macam ni. Sama, garis ni sama dengan ni. Dia mesti lalu pusat kanta. Okey, garis yang kedua akan lalu titik fokus. Okey. Tengok lalu titik fokus. Tapi bila kita tengok sini, tiada berlaku persilangan. Kalau tiada berlaku persilangan, maksudnya image yang terhasil, image I2 ni adalah infinity. Infinity maksudnya jauh lah. Ataupun tiada jarak dia, tidak boleh, jarak dia tidak boleh dinyatakan lah. Tapi yang kita tahu sekarang ni, image dia pun sama BSM. Besar, lebih besar, songsang ke bawah dan juga maya sebab dia terbentuk di depan kanta. Terima kasih.